Dia kata dia perasan di bahagian kaki kerusi ni ada kaki orang. Dia ternampak di cermin pandang belakang ni ada sesuatu yang sedang duduk di tengah-tengah tempat duduk belakang kereta dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi di dalam channel Sembang Kopi. Channel yang akan mengetengahkan kisah-kisah seram yang menarik untuk anda dengarkan. Pertama sekali, izinkan aku mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada semua sahabat-sahabat aku yang beragama Islam. Semoga segala amal ibadat kita pada bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan balasan kebaikan ataupun pahala yang berlipat kali ganda, dan semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang lebih baiklah daripada tahun-tahun yang sebelum ini, insya-Allah. Terima kasihlah kepada korang semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel aku. Yang mana korang semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi pun, aku nak ucapkan selamat datang. Aku doakan korang semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan korang semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasa, aku akan storykan dekat korang beberapa kisah seram yang dikirimkan kepada aku dan pada aku menarik untuk kita dengar. Suka aku ingatkan, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini adalah satu hiburan semata-mata. Jadi jangan buang masa lagi. Get your coffee. Jom aku story. Kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama. Kisah ini diceritakan oleh seorang pengirim kita yang bernama Encik Azlan. Dan Encik Azlan bagi tahu dalam email, dia nak berkongsi satu pengalaman seram dia yang berlaku pada tahun 2005. Dan pada waktu itu, Encik Azlan ni baru saja berusia 17 tahun. Di kampung dia ni, kampung dia dekat Kedah tau. Kampung dia ni ada satu tok guru lah yang ajar ilmu persilatan. Jadi dia adalah menuntut ilmu silat kan dekat kampung dia. Dan dekat kawasan gelanggang silat dia ni pula, diceritakan ada sebatang sungai dan juga ada satu jalan pintas. Jalan pintas yang mana bila lalu jalan pintas ni akan pergi ke satu kawasan rumah orang lah, yang kawasan pedalaman kan. Tapi ada jalan lain, cuma tu jalan pintas lah. Tapi jalan ini jarang sangat digunakan, baik orang kampung ataupun orang luar. Sebab pada waktu malam, jalan ini sangatlah gelap. Even siang pun tetap macam suram tau. Sebab keliling kawasan ataupun keliling jalan ni dipenuhi dengan rimbunan pokok-pokok buluh yang tinggi kan, panjang, lepas tu dia menyilang macam tu. Jadi matahari tak dapat nak menerangi lah seluruh jalan. Jadi kawasan ni agak gelap. Malam lagi lah, tak payah cerita lah kan. Dipendekkan cerita, ada satu malam ni, Encik Azlan ni dia sedang belajar silat lah dekat gelanggang dia apa semua. Dia belajar macam biasa je dengan kawan-kawan dia, lebih kurang 12 orang, dan ada pelatih dan juga guru lah dekat situ. Sedang dia belajar ni, tiba-tiba dia terdengar suara lolongan anjing yang panjang. Daripada
dalam kawasan ataupun dekat kawasan jalan pintas, menyebabkan Encik Azlan ni dan juga kawan-kawan dia pandanglah ke arah jalan pintas ni kan, semua pandang ke sana. Dan memang gelap lah, tak nampak apa-apa, cuma terdengar suara anjing dia. Diorang dah mula hairan dah. Ada anjing ke dekat kawasan situ kan? Sampaikan ada anjing, dengar bunyi lolongan anjing tu. Bunyi anjing tu adalah dekat 3 ke 4 kali. Tiba-tiba selepas saja bunyi lolongan anjing ni, diorang semua terdengar ada suara tangisan perempuan daripada dalam kawasan jalan pintas. Menyebabkan Encik Azlan ni dan juga kawan-kawan dia berpandangan sesama sendiri, dan kemudian dia punya pelatih dan juga guru pun pandang sesama sendiri. Tiba-tiba guru dia pun cakap, dah. Semua takbir 3 kali, kuat-kuat, aku nak dengar. Cakap macam tu. Dia pun takbir lah ramai-ramai kan. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selepas saja diorang semua takbir tu, hilang. Suara anjing tu pun hilang, suara tangisan tu pun hilang. Menyebabkan diorang berhenti sekejap, berhenti daripada buat apa yang diorang tengah buat. Dan selepas daripada tu diorang sambung baliklah belajar apa semua sampailah habis. Dan gangguan itu sampai setakat tu je lah. Dia tak adalah penampakan ke apa, Cik Azlan kata. Cuma yelah, agak misteri lah sebab ada suara anjing, tiba-tiba diikuti dengan suara tangisan wanita yang boleh dikatakan kuat jugalah sampai diorang boleh dengar. Dan bila diorang takbir, benda tu hilang kan. So mungkin itu adalah suara ni lah, orang kata makhluk halus akut yang ada di kawasan itu. Ada juga gangguan yang lain yang mana Encik Azlan ni kata, waktu ni hari lain lah dekat kawasan gelanggang dia ni ada pangkin. Macam ada satu pangkin untuk diorang duduk tau. Dan satu malam ni Encik Azlan dengan beberapa orang kawan dia sedang belajar study. Sebab waktu tu dia kan tingkatan 5, 17 tahun. Jadi nak dekat SPM dia pun belajar dengan kawan-kawan dia. Adalah bergelak ketawa apa semua kan. Tiba-tiba sedang diorang berbual, bergelak ketawa ni, diorang terdengar ada satu bunyi daripada atas atap dia ni. Encik Azlan bagi tahu macam bunyi orang baling pasir kasar tau, daripada atas ke atas atap. Menyebabkan Encik Azlan ni turun daripada pangkin, tengok atas atap ni tapi tak ada apa-apalah. Dan waktu ni timbullah perasaan seram kan, siapa yang baling. Lepas tu bunyi pasir tu macam pasir kasar kan, padahal dekat kawasan ni sungai, pasirnya halus-halus, Encik Azlan cakap. So diorang pun beredar daripada situ dan lepak dekat kedai makan lah untuk diorang sambung belajar. Dan gangguan itu pun sampai situ je, cuma gangguan bunyi je lah, tak adalah penampakan ke apa, cuma ada bunyi suara pasir tu saja. Aku ada juga terbaca yang sekiranya lah kalau kita terdengar bunyi seakan-akan pasir yang berada di atas atap, sebenarnya itu bukan pasir tau. Itu adalah suara seakan-akan kain. Kain yang bergesil dengan atap ataupun zinc ni, menyebabkan bunyi itu seakan-akan bunyi pasir. Itu apa yang aku baca lah. Betul ataupun tak, aku tak pastilah. Korang boleh tanya pada orang-orang yang lebih arif lah. Jadi kalau betul lah bunyi itu bunyi kain, siapa yang lalu dekat atas atap dia kan? Dan kalau bunyi pasir pula, siapa yang baling? Sebab waktu tu diorang je ada dekat kawasan situ. Jadi itulah pengalaman yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Encik Azlan. Pada pendapat korang macam mana? Kisah Encik Azlan ini seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua.
Kisah seram ini diceritakan oleh seorang pengiring kita yang bernama Encik Yazid. Encik Yazid ni adalah salah seorang student tau. Dan dia ingin berkongsilah satu pengalaman seram yang dia alami sewaktu dia berada di rumah sewa. Rumah sewa dia ni terletak di Shah Alam. Okay? Dia ni belajar dalam kos sains komputer dan dia pula belajar dekat satu kolej swasta yang terletak di Shah Alam. Nama kolej dia tak bagi tahulah. Dekat Shah Alam ada berapa je kolej swasta, aku pun tak pasti berapa kan. So kisah dia macam ni. Pada awal-awal Encik Yazid ni masuk kolej ni, memang tak ada hostel ke, tak ada asrama ke, memang tak ada. Jadi pelajar-pelajar ni kena cari inisiatif sendirilah ataupun cari jalan sendiri, sewa bilik ke, sewa rumah ke, macam tu. Pada awalnya dia duduk dengan kawan-kawan dia lah, yang duduk ada satu kos yang sama-sama ni kan, sama tahun kan. Jadi bila dia dah duduk macam tu, 2-3 sem macam tu, tiba-tiba ramai tau budak-budak rumah sewa dia yang quit ataupun berhenti belajar. Berhenti daripada kolej menyebabkan dia tinggal berdua je dengan kawan dia seorang. Jadi bila tinggal berdua, dia cakap dia tak mampu untuk bayar rumah sewa ni. Sebab yelah 2 orang kot, kalau sewa rumah tu 1,000, tak ke seorang 500. Jadi dia kata okeylah, dia ambil keputusan untuk dipindah. Jadi dia carilah rumah sewa, dia tanya kawan-kawan dia yang lain, tanya junior-junior dia kan. Tiba-tiba kawan dia bagi tahu yang kawan dia ada rumah sewa, tapi rumah sewa tu dah penuh, boleh masuk seorang je. So maknanya kawan dia ni nak separate lah, nak pergi tinggal dengan kawan-kawan dia. So tinggallah Encik Yazid ni seorang. Jadi Encik Yazid ni pun tanya-tanyalah dengan mulut kan, tanya budak junior apa semua. So budak junior ni macam kesian tau. Dia kata, bolehlah bang masuk rumah sewa saya. Rumah sewa kau ada berapa bilik? Rumah sewa saya 2 tingkat, ada 4 bilik, 3 atas, 1 dekat bawah. Okey, ada kosong ke? Ada 1 bilik kosong, tapi bilik tu memang kita orang buat simpan barang je. Dia cakap macam tu. Oh ya ke, kalau aku masuk boleh? Boleh, abang masuk lah. Kesian pula saya tengok abang. Mana abang nak tinggal lepas ni? Dia kan. Okeylah, boleh. Dia pun berpindahlah masuk ke rumah ni. Dekat rumah dia ni lebih kurang ada 5 orang macam tu. Maknanya mungkin 2 kan, macam tu. 1 bilik di bawah memang ada seorang budak ni tak nak kongsi bilik. Kalau ikutkan bawah boleh je masuk lagi seorang, tapi dia tak nak kongsi bilik. So okeylah, dia kata dia tinggal lah bilik yang kosong tu. Dia masuk je, dia tengok ada banyaklah kotak-kotak. Lepas tu ada almari lama, ada macam meja sikat rambut tu yang ada cermin tu kan. Tapi yang lama punya lah. Jadi dia kata, ni siapa punya ni? Ni tuan rumah punya, kita orang tak pakai. Dia kata macam tu. Okeylah, tak apalah kalau macam tu. Dia pun bawalah masuk barang-barang dia apa semua. Dia pasang katil, lepas tu dia pasang meja. Sebab dia budak sains komputer tau. Jadi dia memang ada laptop dia lah, laptop. Lepas tu dia ada dia punya speaker. Ni dia cerita dalam email lah. Lepas tu dia bawa sekali kerusi dia, kerusi yang jenis boleh pusing-pusing tu kan. Untuk dia duduk sambil buat kerja ni, dia bawa sendiri. Jadi dia dah susun bilik tu jadi cantik lah. Jadi cantik apa semua. Selang pada mulanya dia duduk okey je. Tak ada apa-apa gangguan, tak ada. Cuma ada satu malam ni. Waktu ni Encik Yazid sedang buat dia punya assignment lah. Tengah buat kerja dia apa semua. Sehinggakan lewat malam. Tapi salah Encik Yazid juga. Dia cakap dia selang-seli. Sambil buat kerja, lepas tu dia main game. Lepas tu dia buat kerja lagi, dia main game lagi. Tu yang sampai pukul 1 lebih pun tak siap-siap lagi. Encik Yazid ni pun, yalah, dia tengah buat-buat kerja ni, tiba-tiba dia teringat, ting dalam kepala dia, alamak, aku tak solat isyak lagi. Dia cakap macam tu. So Encik Yazid kata, tak apalah, solat dulu lah kan. Dia pun buka pintu, pergilah ke arah bilik air. Tapi waktu tu dah sunyi lah. Sebab budak-budak ada yang dah tidur, ada yang dah keluar. Keluar tak balik-balik lagi kan. So dia kata, okay, tak apalah. Dia pun ambil wuduk apa semua. Dia pun bentang sejadah. Dia mulakanlah solat. Allahu Akbar. Dia mulakan solat. Dia solat pada rakaat yang pertama, rakaat yang kedua. Okey je, tak ada apa-apa. Tiba-tiba waktu dia tengah duduk antara 2 sujud. Sebelum naik ke rakaat yang ketiga kan.
Dia bangun tu Allahu Akbar. At-tahiyyatu barakatuh. Dia pun baca lah. Dia tengah baca ni, dia cakap kiblat dia ni menghala ke meja. Meja dia lah. Straight macam tu kan. Jadi dia pun solat. Dia tengah baca tahiyat ni, dia terkejut. Sebab apa? Okey, aku cakap kau dia punya kerusi ni adalah kerusi yang jenis macam kerusi kereta tau. Yang mahal punya lah. Makna Encik Aziz ni mungkin orang senang lah kot. Dan kerusi dia ni menghadap ke laptop dia. Jadi waktu dia tengah baca ni, dia kata dia perasan di bahagian kaki kerusi ni ada kaki orang. Kaki itu seakan-akan pucat berwarna putih, yang tak adalah kain ke apa, tak ada. Cuma ada kaki sahaja. Korang bayangkan. Maknanya Encik Yazid cakap kalau ada kaki, maknanya ada orang duduk. Menyebabkan dia pun terkejut tu. Hilang dia punya, orang kata apa, fokus tau. Hilang dia punya khusyuk dia tu sebab dia nampak kaki tu. So dia pun kata okey, tak apa, aku teruskan je solat. Dia bangun, Allahu Akbar. Baca kan. Sambil tu dia tengok juga tau. Dia macam nak intai jugalah dekat atas kerusi ni ada tak kepala kan. Tapi tak ada. So Encik Aziz pun rukuk. Lepas tu dia bangun daripada rukuk, dia pun sujud. Dia bangun balik. Kaki tu masih ada dekat situ. Korang bayangkan Dia pun sujud balik. Dia pun bangun untuk rakaat yang terakhir. Lepas tu dia sujud balik kan. Sujud, dia bangun, duduk antara dua sujud. Dia sujud. Semasa dia nak sujud untuk kali terakhir tu, lepas tu dia nak bangun terus tahiyat akhir. Waktu dia nak sujud ni, dia cakap dia nampak kerusi ini berpusing. Berpusing menghadap ke arah dia, dan dia nampak sekilas pandang saja ada satu perempuan yang berambut panjang, kaki menjulur ke bawah, sedang pusing macam nak pandang ke arah dia. Menyebabkan dia sujud tu menggigil tangan dia. Sebab dia kata, Allahu Akbar, apa ni? Dia cakap macam tu. Waktu ni dia kata dia macam nak lari je tau. Tapi sebabkan, yelah, dia sedang solat. Dan mungkin benda ni nak ganggu dia solat. Dia ada pemikiran macam tu. Mungkin benda ni nak ganggu aku solat. Kan? Sebab bilik tu dah lama kosong. So, Encik Aziz ni kata dia bangun juga, duduk tahiyat akhir dalam keadaan mata dia terpejam. Ini Encik Aziz bagi tahulah. Dia kata mata dia terpejam ni. Lepas tu dia pun baca kan. Tahiyat akhirnya tu dia baca. Lepas tu mata dia buka sikit, dia nak tengok. Dia nampak lagi ada kelibat tu dekat atas kerusi. Jadi dia pejam balik. Astagfirullahaladzim. Dia pun baca. Dia kata, aduh, macam mana ni? Dia kata dia macam dah lah, mestilah kan, seram apa semua mesti ada lah. Jadi Encik Aziz tu sampailah dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun buka mata secara perlahan-perlahan. Kelibat itu dah tak ada lagi. Kelibat yang duduk di kerusi itu tidak ada lagi. Tetapi kerusi itu masih lagi memandang ke arah dia lah. Maknanya kerusi itu dah berpusing. Menyebabkan Encik Yazid, dia masa ni dia kata dia takut pula nak toleh belakang. Kot lah benda ni ada kat tepi dia ke apa kan, dia kata. Tapi dia macam okey lah, dia pun bangun lipat sejadah. Dia tak tengok belakang pun, tak tengok ke arah pintu. Dia terus pergi dekat meja dia. Dia buka YouTube waktu tu. Dia nak buka lah macam ayat kursi macam tu lah. Waktu tu dia tak tahu macam mana internet dia pula masalah. Dia cuba cari tak boleh. Lepas tu dia pusing, dia cari telefon dia dekat katil apa semua, dia tak jumpa. Dia kata, mana telefon aku ni? Aduh, time-time ni lah nak hilang, dia cakap macam tu. So dia pun pergi balik dekat komputer dia. Dia pun orang kata apa? Restart. Restart lah dia punya komputer ataupun laptop dia ni. Restart. Bila restart, kan keadaan akan menjadi gelap kan, sebab cahaya komputer ni dah padam. Jadi dalam masa cahaya ni tengah padam, korang bayangkan satu lagi gangguan,
yang mana dia ternampak ada satu kelibat macam perempuan yang dinampak tadi dekat cermin makeup. Yang aku cakap kan ada meja makeup lama tu kan, dekat cermin tu. Tapi sebelum dia nampak tu, dia terdengar ada satu suara seolah-olah macam hey. Astagfirullahaladzim. Meremang meremang siap. Suara macam tu, macam hey, macam tu kan. Itu yang menyebabkan dia pandang ke arah cermin dia. Cermin tu dia nampak ada kelibat tu, menyebabkan dia ke belakang. Kerusi dia ni terseret, dia jatuh ke bawah dan kemudian dia keluar daripada bilik. Bila dia keluar daripada bilik, dia turun lari ke bawah sampai nak jatuh tangga. Tiba-tiba dia nampak budak-budak rumah sewa dia ni balik. Junior dia lah balik. So junior dia kata, Zid, kenapa Zid? Dia kata, ish, korang daripada mana? Kita orang daripada lepak minum, kenapa? Sorry tak ajak kau sebab tadi kau dalam bilik. Aku tahu kau tengah buat kerja, jadi malas lah nak kacau. Dia cakap macam tu kan. Tak apa. Dia kata, boleh tak malam ni aku tidur dekat bilik salah seorang daripada korang? Dia cakap macam tu. So junior dia ni berpandangan sesama sendiri. Lepas tu Yazid cakap, kenapa? Oi, tak ada apa. Kau tidur bilik aku lah, dia kata macam tu. Boleh ke? Boleh. Tak apa bang, tidur dengan saya je, cakap macam tu. Dia pun tidur bilik junior dia malam tu. Sampailah keesokan harinya, dia pun lepak sarapan apa semua dekat kedai lah. Ini dia keluar makan dengan kawan-kawan dia. Dia pun ceritalah dengan budak junior dia apa yang berlaku malam tu. Kenapa dia nak tidur dengan junior dia kan. Tiba-tiba junior dia bagi tahu, sebenarnya bang, abang perasan tak? Kenapa kita orang punya bilik kosong ni kita orang kunci? Aku tak tahu pula, dia kata macam tu kan. Sebab yelah, mungkin bilik tu simpan barang. Jadi bila budak junior tu kunci ataupun tutup pintu, tak ada yang pelik lah kan. Memang bilik tu tak pakai pun, tapi bila dia datang baru buka, itu normal lah pada Encik Yazid lah. Rupanya junior dia cakap sebelum ni pintu tu terbuka je. Tapi ada beberapa orang yang dekat dalam rumah tu perasan waktu dia melalui pintu bilik ni, dia nampak seakan-akan ada perempuan yang sedang duduk betul-betul di depan, orang kata cermin ni. Tapi bila dia orang nampak ni macam sekilas lah, lalu macam nampak kan, ada kepala. Bila dia orang toleh, tak ada. Bila agaknya dah 2-3 orang kena, so dia pun kata, alamak, kunci je lah bilik ni. Macam tu lah. So dia orang tutup pintu. So Encik Aziz pun cakap, kenapa kau tak cerita dengan aku perkara ni? Taklah bang, aku kesian dekat engkau. Engkau tak ada rumah sewa, that's why aku ajak engkau. Aku nak suruh kau duduk dengan kawan aku tu kat bawah, kawan aku tak nak kongsi. Dia kata macam tu. So dia kata, habis macam mana ni? Aku dah takut lah tidur bilik ni. Dia cakap macam tu. Tak apa bang, kita ikhtiar lah, dia kata. Malam ni saya ajak seorang kawan, dia kata macam tu. Okey lah. Budak junior ni pun dipendekkan cerita, dia panggil seorang kawan dia. Mungkin kawan dia ni jenis orang yang pandai kot. Jadi kawan dia ni pun ajaklah yang lain, budak-budak rumah sewa ni, baca Yasin dekat dalam bilik tu kan. Lepas tu kawan dia adalah baca doa sikit apa semua. Kawan dia ni pun orang kata ikhtiar lah. Kalau jadilah kan. Mungkin kawan dia ni jenis orang yang kita boleh panggil alim sikit kan. Dia pun baca apa semua. Alhamdulillah, lepas daripada tu tak ada lagi dah gangguan. Dan Encik Yazid ni pula, dia kata dia alihkan meja makeup ataupun meja solek ni keluar rumah, bukan dia letak dalam rumah lah. Yelah, tuan rumah dia tak nampak, tak apa lah kot kan. Jadi dia alih keluar dan dia tinggal dalam bilik tu okey je lah sampai dia habis belajar. Dan bila dia dah habis, dia dah grad apa semua kan, dia dah konvo, junior dia ni pun tak ada ambil orang lagi lah untuk duduk kat bilik tu. Bilik tu masih lagi kosong. Jadi Encik Aziz kata gangguan itu sampai situ je. Dan itu je lah kisah dia, yang pada aku menarik jugalah kisah ni kan. Menyeramkan pun ya, meremang bulu roma aku tadi. Mungkin bilik tu ke yang memang berpenunggu, ataupun
meja solid tu ke, yang ada cerita sebelum ni, kita pun tak tahu. Tapi yalah, anggap je lah kisah ni sebagai satu hiburan kan. Tapi pada aku kisah ni menarik lah. Pada pendapat korang macam ni? Kisah Encik Yazid ni seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang ketiga, di mana kisah ini dialami oleh seorang pengirim kita yang bernama Laila. Laila menceritakan di dalam email ni, yang mana dia ni bekerja di sebuah syarikat penghantaran barang ataupun kurier lah, yang mana tugas dia ni adalah menerima sebarang aduan kerosakan barang, aduan macam kehilangan barang ke, dia kategori macam customer service lah, macam tu. Jadi memang dia tak pernah alami kejadian sebegini, ini pertama kali, dan inilah gangguan paling teruk. Dia tak boleh lupakan sampailah dia dah tak kerja lagi di situ. Okay, kisah dia macam ni. Pada satu hari ni, dia turun daripada pejabat dia untuk turun ke bawah lah, pergi ke bahagian macam tempat untuk agihan barang. Macam tu. Dia ada depan, di bahagian depan ada kaunter. Di bahagian belakang ni macam ada warehouse tau. Macam gudang besar. Lepas tu ada barang banyak. Nanti dia orang punya kurier akan ambil kan. Susun lah ikut tempat sebab dia orang nak buat penghantaran. Yang si Laila ni pula, dia akan turun, dia akan tengok dekat bawah. Ada tak barang yang pecah ke, barang yang rosak ke, hilang ke apa ke kan. Jadi waktu dia turun ni, dia kata memang macam biasalah, adalah 2-3 barang yang pecah. Tapi kebiasaannya barang-barang yang kaca ataupun barang-barang yang berbentuk liquid. Cecair kan. Jadi yang mana pecah apa semua, dia ambil lah nombor telefon, nama penerima dan sebagainya. Tiba-tiba dalam barang-barang pecah apa semua ni, dia ternampak ada satu barang yang kecil je. Tapi plastiknya terkoyak. Jadi si Laila nampak, barang ni barang apa? Dalam dia ada berbentuk kotak tau, panjang macam tu. Kotak kayu. Jadi si Laila ni pula, dia kata, ni barang kemas ke apa ni? Sudah, dia kata kan. Hilang tak barang dalam ni? Tak apalah, dia pun ambil nombor telefon dengan nama dan dia bawa barang tu sekali naik ke pejabat. Sampai di pejabat, dia pun ambil telefon dia, dia call lah seorang-seorang customer yang barang pecah kan. Yang barang pecah aku cakap tadi tu. And then, dia telefon pula orang yang barang dia terkoyak ni. Bila dia telefon je, hello encik, dia kata. Orang tu pun cakap, ya, siapa ni? Ini encik sekian-sekian-sekian ke? Betul. Awak daripada mana ni? Saya daripada syarikat penghantaran sekian. Dia kata macam tu kan, nama orang tu. Nama orang tu pula, nama company dia. So, dia kata, okey, kenapa? Okey, ada satu barang encik ni dah terkoyak. Sekarang ni saya nak minta encik datang ke pejabat kami untuk tengok betul tak barang encik ni dan cukup tak. Kalau tak cukup, kalau orang tu tak nak terima, kena return balik lah ataupun kena pulangkanlah balik kepada pengirim. Nanti pengirim akan buat lah macam claim ke apa kan. Jadi tiba-tiba orang ni marah. Customer yang dia telefon ni marah tau. Barang, awak buka ke barang saya? Dia cakap macam tu. And then Laila ni pelik lah. Laila ni kata, tak cik, saya tak buka. Barang cik ni terkoyak. Saya minta encik datang ke pejabat ni untuk cik tengok je barang ni betul ke barang cik. Kalau betul barang cik, encik boleh bawa balik lah, ambil lah kan. Kalau tak ada yang hilang, bolehlah ambil ke apa kan. Sekali orang tu kata, berani awak buka barang saya? Dia kata, tak, sekarang ni saya cuma tanya, encik beli barang apa? Sekarang ni encik beli barang apa ni? Dia cakap macam tu. Yang orang ni kata, kenapa awak nak kena tahu pula barang saya? Itu kan barang saya, tak payahlah nak tanya-tanya. Dia cakap macam tu. Laila ni macam pelik tau. Itu adalah prosedur tau. Dia nak telefon tu sebab prosedur. So orang ni nak marah-marah dia kan. So dia kata, okey, kalau macam tu, encik datanglah ambil. Nanti cik tengok sendiri barang encik ni. Nantilah. Orang tu pun tutup telefon. Dia pun pelik. Apa yang emosional sangat kan customer dia ni. Okeylah, tak apalah, dia biarkan. Dalam masa yang sama dia terfikir, ni barang apa sebenarnya?
dadah ke apa ke. Dia dah terfikir macam-macam sebab tiba-tiba je kan nak marah lah apa kan. Lepas tu dia pun buka lah nak tengok lah dalam tu kod ada yang hilang ke ataupun just kotak kosong ke, takut juga kan. Dia pun buka pelan-lahan nak tengok barang apa. Bila dia buka je kotak tu, korang bayangkan dia belum nampak lagi barang kat dalam tu, ada satu bau wangi yang keluar daripada kotak ni. Bau dia harum seharum bau bunga. Laila ni tak tahulah bau bunga apa, tapi dia kata macam bau bunga. Sampaikan kawan-kawan yang duduk di meja bersebelahan pun bau. Diorang siap tanya pula, "Elah, kau pakai minyak wangi ke?" Tak, dia kata. "Ni barang customer ni. Minyak wangi ke apa tu?" "Tak tahulah," dia kata. Dia pun buka sikit lagi. Dia nampak kat dalam tu ada satu macam, dia kata dalam email anak patung, macam anak patung kecil. Rambutnya panjang, ada taring. Dan kemudian tangannya macam ni. Korang rasa barang tu barang apa? Bila si Laila ni nampak, itu Jenglot lah kan. Nama dia Jenglot lah. So bila Laila ni tengok, barang apa ni, dia cakap macam tu kan. Salah seorang daripada kawan dia yang berada bersebelahan nampak. So dia kata, "Elah, apa tu?" "Tak tahulah, ni apa, anak patung apa ni?" Dia kata. Kau tutup balik. Dia cakap macam tu. So Laila pun tutup. "Kenapa? Kau tahu tak barang ni barang apa?" "Barang ni ada kaitan tau dengan ilmu hitam ataupun sihir apa semualah." Tiba-tiba Laila ni jadilah takut sebab dia tak tahu kan. Dia dah buka, lepas tu bau wangi tu dah keluar. Dia dah mula rasa tak sedap hati lah. So dia kata, "Habis macam mana ni? Kau dah telefon customer belum?" "Dah." Dia kata nanti dia datang ambil. "Bila?" "Tak tahulah, dia marah-marah tiba-tiba dia tutup." Dia cakap macam tu. "Cuba kau telefon lagi." Dia pun telefon. Customer ni angkat lagi. Dia pun cakap, Encik bila boleh ambil barang encik ni?" Nanti saya bagi tahu." Tip, telefon dimatikan. Kat sini Laila ni dah rasa macam, sudah macam mana ni, dia cakap kan. Tak apalah, dia pun letaklah dekat bakul lah, macam ada satu ruangan untuk barang-barang yang terkoyak tadi tu, dia letak kat situ. So dia sambunglah buat kerja. Dalam masa dia tengah nak buat kerja ni, dia rasa badan dia macam sejuk-sejuk tau, macam nak demam macam tu. So dia kata, kenapa badan dia macam tu? Tak apa. Habis dia kerja pukul 6.30, kawan-kawan dia ramai yang dah balik lah. So dia balik pukul 7 malam. Habis dia kerja, dia pun balik, masuk dalam, naik kereta, tengah drive ni, dia kena lagi satu gangguan. Yang mana waktu dia tengah drive ni, dia cakap belakang dia ada satu kereta yang boleh katakan 4x4 lah. Dia bawa kereta Azia tau. Azia kan rendah. Kereta 4x4 ni di belakang, tinggi sikit. Jadi bila lampu orang tu kuat, rasa macam lampu tinggi lah, betul tak? So Laila ni rasa macam, tingginya lampu orang ni kan, dia kata. Dia pun sambil tu dipandanglah ke arah cermin pandang belakang. Korang bayangkan, dia ternampak di cermin pandang belakang ni ada sesuatu yang sedang duduk di tengah-tengah tempat duduk belakang kereta dia. Dia tak nampak muka lah. Cuma dia kata dia nampak bayangan tu seolah-olah ada rambut dan kemudian berbentuk kepala. Sebab dia nampak daripada belakang kan ada cahaya. So dia tak nampak lah muka depan, betul tak? Jadi dia just nampak macam hitam je tau. Masa ni dia terus istighfar, dia kata menggigil tangan dia, menangis dia. Waktu dia bawa kereta. Patutlah dia kata daripada start dia masuk dalam kereta, dia nak bawa kereta dia balik ni, dia rasa meremang bulu roma dia. Rupanya ada benda yang ikut dia duduk dalam kereta. Jadi dah nak sampai rumah ni, dia pun telefon parents dia. Bila mak dia angkat, dia cakap dengan mak dia, "Mak, tolong mak buka pintu mak." Dia pun cerita dengan mak dia apa kan. Mak dia jadi terkejut lah bila dengar yang anak dia kena macam tu. Mak dia pun panggil bapak dia. Bapak dia keluar daripada rumah sementara si Laila ni sampai rumah lah. Bila Laila sampai rumah je, masuk dalam rumah, bapak dia terus baca tau. Adalah ayat yang bapak dia baca, dia tak nyatakan dalam email. Tapi selepas saja dia baca tu, ayah dia suruh dia basuh kaki di luar dan kemudian masuk, mandi, terus tidur. Dia cakap macam tu lah.
Selepas saja dia mandi apa semua, dia kata dia nak tidur tu dia macam susah juga nak tidur. Last kali mak dia temankan dia tidur. Bila bapak dia tidur seorang lah dekat bilik kan. So keesokan harinya dia rasa macam tak sedap badan dan kemudian dia MC satu hari. Keesokan harinya dia sambung balik kerja lah kan. Lepas dia MC tu dia sambung balik kerja. Dan dia tengok kotak tu masih ada lagi lah dekat tempat tu, tak ada orang ambil lagi. Tiba-tiba ada seorang lelaki datang dekat dia. Yang mana lelaki tu adalah bos dia lah, branch manager. Datang pada dia dan kemudian dia dapat aduan. Dia beritahu dia dapat aduan yang si Laila ni buka barang customer tu. Dia pun terangkan dekat dia punya branch manager yang mana, bos sebenarnya saya tak buka barang dia terkoyak. And then saya telefon, saya suruh dia ambil barang ni. Lepas tu dia nak marah-marah, dia ingat saya yang buka barang dia. Lepas tu dia mati-mati dia tak nak bagi tahu barang apa yang dia beli kan. Sebab itu prosedur, dia cakap dengan bos dia. So bos dia kata, itulah saya pun pelik, kenapa tiba-tiba dia nak marah-marah. Dia telefon saya semalam pun dia marah-marah juga. Sebab semalam ni kan aku cakap dia MC kan. So mungkin masa dia MC tu lah bos dia dapat call daripada customer ni. Lepas tu bos dia pun tanyalah dekat Laila ni, mana barangnya meh, saya nak tengok. Dia cakap tu. Lepas tu semua orang pandang sesama sendiri tau. Kejap bos, dia pun ambil kotak tu dia bagi dekat bos tu. Bos dia ambil, bos dia buka. Apa ni, kotak je ke? Dia cakap macam tu. Masa ni semua orang dah terkejut lah. Sebab dalam tu sepatutnya ada yang aku cakap tadi kan, jenglot tu kan, ada dekat dalam, orang kata apa, kotak tu. Tapi tiba-tiba bos kata kotak je ke. So bila Laila ni ambil, Laila ni buka je kotak tu, dah tak ada dalam tu. Tak ada apa-apa pun dekat dalam kotak tu. Menyebabkan Laila ni kata, bos, betul bos, dalam ni ada barang tu. Dia kata macam anak patung tapi menakutkan lah bos. Dia cakap macam tu. So bos dia kata, apa dia barang dalam ni? Dia cakap macam tu kan. Habis barang tu mana? Saya tak tahu, saya letak kat sini je. Semalam ada tak orang ambil? Dia tanya kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia kata tak ada. Tak ada orang usik pun bahagian kau ni. Dia cakap macam tu. Bos dia tak puas hati. So bos dia kata, jom kita pergi kat kawasan tempat CCTV punya panel lah. Sebab ada CCTV kan dekat dalam office ni. Dia pun pergi dekat bahagian CCTV, tengoklah CCTV ni. Hari yang Laila ni kerja. Pukul 6.30 semua orang balik. And then kemudian pukul 7 nampaklah Laila ni kemas meja dia, kemas beg dia, pakai dia punya hoodie apa semua kan. Dia pun berjalan meninggalkan dia punya meja ni. Mengejutkan. Korang bayangkan, waktu Laila tinggalkan meja dia ni, seakan-akan di belakang Laila ni ada satu macam bayangan yang sedang ikut dia dari belakang. Laila kata tak nampak jelas lah, maknanya bukanlah nampak seketul ada benda ikut, tak. Tapi nampak, kalau kita perhati betul-betul nampak macam ada satu bayangan ikut dia daripada belakang. Kat situ baru dia terfikir, oh patutlah dalam kereta tu dia rasa ada benda ikut. Sampai rumah pun dia rasa macam ada benda ikut kan. Nasib baik lepas ayah dia baca apa semua tu, barulah semua dah okey lah. Tak adalah gangguan tu masuk rumah kot. Jadi si Laila ni pun dia ambil keputusan untuk pergi ke meja dia dan telefonlah customer tu balik untuk bagi tahulah kan, datanglah ke pejabat. And then bos dia ni pula tanyalah dekat kawan-kawan dia yang mana barang tu barang apa, patung apa ni yang si customer ni punya. Tiba-tiba salah seorang daripada kawan dia cakap, bos, tu bukan nak patung bos, habis tu jenglot. Dia cakap begitu. Bila pekerja dia cakap macam tu, dia mesti tahu jenglot tu apa kan. Dia terus macam, Allah, kita berhadapan dengan customer macam mana ni, cakap macam tu. Tak apa, diam je. Tunggu Laila telefon dulu. Laila pun telefon customer ni, suruh dia datang lah kan, tengok barang ke ataupun nak bagi tahulah barang dia dah hilang. Tapi jawapan daripada customer ni yang mengejutkan semua orang. Mana dia cakap, tak apa. Saya tak nak ambil barang tu. Dah selesai dah pun. Tak apa. Biar je kat situ. Dia cakap macam tu. And then Laila ni kata, tapi kotak ni ada kat sini lagi. Kotak je kan, dalam dia dah tak ada kan. Tak apalah, dah lambat. Dia cakap macam tu. Masa ni meremang bulu roma Laila ni. Menjadi tanda tanya kepada dia, mana perginya barang dekat dalam kotak tu. Adakah barang tu sekarang dah ikut dia
ataupun ada dekat mana. Itu menjadi tanda tanya lah. Tapi lepas daripada tu Laila ni pun pergilah berubat apa semua, tapi tak ada apa-apa lah yang ikut. Tapi misterinya ke mana pergi barang tu? Maknanya jenglot yang ada dekat dalam kotak tu mana pergi? Hilang kan? So pada aku kisah ni agak menarik lah. Dia agak sedikit panjang, tapi pada aku menarik sebab yelah, boleh pula beli jenglot guna pos. Aku tak pernah dengar lah benda ni kan. Tapi mungkin pernah lah kot, ada lah kot orang kan. Tak apalah. Jadi itulah pengalaman yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Laila. Pada pendapat korang macam mana? Kisah Laila ini seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat. Di mana Rosita ni dia ingin berkongsi pengalaman seram dia sewaktu dia terserempak dengan satu entiti yang kita panggil sebagai penanggal. Kisah dia macam ni. Rosita ni, dia ni tinggal di satu kawasan di Bangi tau. Satu rumah flat. Tak tahulah section berapa, dia tak bagi tahulah. Cuma dia direct pada kisah je. Yang mana Rosita ni pada waktu tu berusia 17 tahun. Waktu tu malam lah. Dia sebenarnya tengah dekat rumah. Time tu tengah buat kerja. And then tengah dia buat kerja-kerja sekolah apa semua ni, tiba-tiba dia dipanggil oleh ibu dia ataupun mak dia. Yang mana mak dia kata, "Tang, kau boleh tolong mak tak?" "Kenapa mak?" "Kau pergi kedai bawah tu sekejap. Dekat dengan flat dia ni ada satu kedai runcit tau." So mak dia nak minta lah tolong dia untuk beli barang. Mungkin barang dapur sikit lah kot yang dah habis. Dia ni pun, boleh lah mak. Dia nak minta tolong bapak dia, tak boleh tahu. Sebab bapak dia waktu tu pergi ke surau. Jadi waktu tu dah masuk isyak lah, lepas isyak macam tu kan. So dia kata nak tak nak dia kena pergilah. So dia pun ambil beg duit apa semua. Dia pun turun ke bawah. Terus dia berjalan menuju ke kedai ni. Kalau dia nak pergi ke kedai ni, dia cakap dia terpaksa melalui satu taman permainan kanak-kanak yang ada gelongsok, ada buaian, lepas tu ada orang kata apa, jongkang-jongkit kan. Jadi dia pun berjalan pergi ke arah kedai ni. Sampai saja kedai, dia pun belilah apa yang dia perlu beli dan kemudian dia patah balik. Dalam perjalanan dia ni, waktu ni dia tengah jalan dekat taman dia tengok plastik dia tau. Sebab dia takutlah kalau ada barang yang dia tertinggal untuk beli. Sampai tu dia tengok plastik, dia tengok list kan apa yang dia perlu beli. Sebab kalau dah sampai atas baru nampak tak cukup, nanti kena turun balik. So dia check dululah dekat bawah. Tengah dia check ni, mata dia tertumpu pada satu sudut tau. Yang mana sudut tu adalah tempat buaian. Yang mana buaian ni sedang berayun perlahan. Seolah-olah macam ada orang duduk dekat buaian tu dan main buaian tu. Tapi tak ada orang lah. So bila Rosita dia nampak macam tu, dia kata, angin kot kan. Sebab buaian yang jenis tergantung ni angin mudah tiup. Tapi buaian di sebelah dia tu tak gerak pula. Yang sebelah je bergerak. Kat situ dia diam lagi. Dia jalan lagi waktu dah nak sampai ke hujung taman ni, untuk sampai ke flat ni. Dia kata dia nampak seakan-akan di atas kepala dia ada sesuatu yang melintas. Jadi dia pandang ke atas, dia kata dia nampak seakan-akan macam burung, tapi burung besar tau. So si Rosita dia pandang atas, apa tu? Burung ke? Dia pun nampak benda tu macam melintas, tiba-tiba melekat pada satu pokok tau. Pokok yang agak besar lah. Jadi Rosita ni pun dia nampak, dia pun tengok dekat arah pokok yang dia nampak tadi. Dia cuba perhatikan lah, ada burung ke kat situ kan, sambil dia tengah jalan ni. Tiba-tiba korang bayangkan, dalam dia tengah perhati ni, dia nampak dekat pokok ni ada satu entiti yang berbentuk seperti kepala. Tahu, kepala yang berambut. Si Rosita cuba cari mana badannya, tapi tak ada. Di bawah kepala itu seakan-akan ada satu, dia kata macam daging yang berdarah.
Muka dia kata memang dia tak nampaklah jelas, tapi penampakan itu sudah cukup membuatkan dia seram. Dan kemudian dia lari, sambil tu dia menjerit, tolong, tolong, dia kata macam tu. Dia lari sampai dekat bawah flat ni. Dia kata dia ternampak ada sekumpulan 2-3 orang budak yang naik motor tau. Jadi budak lelaki ni tanya dia, kenapa? Siapa kerja awak ni? Dia cakap macam tu. Dia pun terus tinggalkan lelaki tu je, tak cakap apa-apa pun. Dia cuma cakap tolong. Dia terus naik atas kan. Pergi ke rumah dia, and then dia letak plastik tu atas meja makan, dan kemudian dia terus masuk ke dalam bilik. Dalam bilik ni dia menggigil lah. Sambil tu dia pegang selimut kan, dia menggigil. Waktu ni dia kata dia sangat takut sebab dia dah nampak kan. Mak si Rosita ni agaknya pelik. Kenapa anak aku ni bagi salam tidak, apa tidak, letak barang terus masuk bilik kan. Ada orang kacau dia ke? Dia pun pergi kat bilik. Alangkah terkejut dia tengok anak dia dalam keadaan yang macam tu. Dia pun pergi dekat anak dia, dia tanyalah, kenapa ni? Kenapa? Cakap dengan mak, kenapa? Dia pun dah menggigil kan. So waktu ni mak dia dah tahu dah, okey, ada something wrong somewhere lah, sebab muka anak dia macam pucat kan. So bila ayah dia ni balik, mak dia pun bagi tahu ayah dia anak dia macam tu. Ayah dia ambilkan air dan baca ayat kursi apa semua, bagi dekat anak dia. Bila anak dia minum, si Rosita ni masih lagi belum pulih, sampaikan ayah dia pula panggil seorang ustaz yang duduk berdekatan dengan rumah dia, datang cuba ruqyah lah, ataupun pulihkan anak dia balik. Dan waktu ustaz ni baca apa semua, Rosita kata memang dia tak ada rasa sakit ke apa, tak ada. Cuma dia just dengar je. Makin dia dengar bacaan itu, dia makin lama dia makin cool down tau, makin tenang, dan dia kembali pulih lah, tak adalah menggigil ke apa, tak ada. Malam tu dia kata memang dia just ni je lah, cakap dengan mak dia apa yang dia nampak apa semua. Dan mak dia pun agak pelik lah. Mak dia kata kalau mengikut apa yang si Rosita ni cerita, dia memang itu adalah penanggal lah, sebab kepala saja kan, tak nampak ada apa-apa. Tapi mak dia pun pelik dengan ayah dia, sebab tak pernah dengar pun penampakan penanggal ke apa di kawasan rumah dia ni. Tapi mungkin malam tu rezeki Rosita ni, dia ternampak pula penampakan itu. Dan selepas itu tidak ada lagi gangguan, hanya sampai situ sajalah kisah dia. So pada pendapat korang macam mana? Kisah Rosita ini seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita kali ini. Pada pendapat korang, dalam kesemua kisah yang aku storykan kat korang ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Yang mana korang semua yang ada kisah-kisah seram yang korang sudi berkongsi dengan aku, korang bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram aku memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada korang semua yang memilih Sembang Kopi sebagai salah satu platform untuk korang dengarkan kisah-kisah seram. Dan yang mana tengok video aku daripada mula sampai hujung ni pun, terima kasih diucapkan. Itu salah satu cara korang tunjukkan support kepada aku untuk aku terus buat video dan menyajikan kisah-kisah seram yang menarik untuk korang dengarkan. Akhir kata daripada aku, kalau korang suka dengan Akhir kata daripada aku, kalau korang suka dengan cara penyampaian aku, korang terhibur dengan kisah-kisah seram yang aku storykan dekat korang, aku hargai sangat-sangat lah kalau korang boleh bantu aku, bantu channel aku dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng, supaya korang tak akan terlepas apa-apa video yang aku akan upload lagi lepas ni. Itu saja daripada aku. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.